Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian, apa khabar semua? Dan saya mengirakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat dan saya selalu mendoakan anda sihat walafiat. Okey, malam ni kita terus bercerita tentang satu lagi jenis sayur-sayuran yang memang anda semua saya kira dah pernah makan dan pernah tanam pun, dan mungkin sekarang tengah nak bagi kat orang pun. Setengah tu bagi tahu kat saya dalam 2-3 hari ni saya nak cerita pasal bayam. Dia kata, "Dok, kau nak berapa banyak kau datang aja ambil je." Terutama sekali yang tanam zaman moden ni, apa nama? Brazil. Siapa yang ada Brazil bayam Brazil tu? Pastinya anda dah pernah ambil bayam tu tak? Kalau siapa yang dah lupa bayam ni, kira bahaya jugalah kan. Sebab ni contoh-contoh bayam hijau, bayam merah. Okey, ni masih lagi fresh saya ambil daripada pagi tadi. Okey, fresh tak fresh pun tak sama dengan tanam kat rumah. Lepas tu ada baby spinach. Okey, tak baby dah, ni dah besar-besar dah pula. Okey, cuma saya tak ada supply orang panggil Brazil, bayam Brazil. Tapi sedap bukan main, tahu tak, bayam Brazil. Siapa yang pernah makan sila tulis kat situ. Tetapi bayam merah dan bayam hijau merupakan jenis sayur-sayuran yang saya pernah main masa kecil-kecil dulu. Saya suka kalau you boleh cerita kat saya siapa pernah main masak-masak dulu. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Zaman kita budak-budak dulu, betul tak? Kita main masak-masak, kita main kahwin-kahwin, betul tak? Main-main ni, kecil-kecil lagi ni, 4-5 tahun macam tu. Adanya dia anak tuna, ada jadi anak dara, ada jadi mak mentua, ada jadi nenek, semua, betul tak? So, yang seronoknya, kita very kreatif, betul tak? Kita tengok orang tua-tua buat apa-apa, kita ikut. Dan kita boleh masak, belajar betul-betul ni, bubur air, bubur garam, bubur bayam. Kita ingat bayam ni sebab merata-rata ada bayam dulu, betul tak? Jadi kita makan, dan kadang-kadang masa kita besar sikit tu kita dah pandai tak nak nasi pun. Nasi dengan bayam tu merupakan permainan saya lah. Saya tak tahu anda sekalian ada tak pengalaman macam tu. Dan kita terus ceritakan tentang 3 jenis bayam, iaitu bayam Brazil, bayam merah dan bayam hijau. Boleh? Anda suka bayam mana pun tak apa, sebab dia punya konten dia punya kandungannya hampir sama. Cuma ada satu yang dinamakan bayam merah tu. Bayam merah ni dia yang ada perbezaannya sikit dengan bayam merah ni ialah sebab dia kurang oxalate. Oxalate ni adalah yang kalau orang yang senang kena kidney stone, batu karang, kalau you rajin sangat makan bayam ni, dia ada tinggi dan dalam orang panggil kandungan oxalate. Jadi kalsium oxalate ni boleh menyebabkan you dapat kidney stone. Jadi mereka yang ada sejarah kidney stone harus berhati-hati supaya jangan makan terlalu banyak, bukan tak boleh makan. Satu. Nombor 2, dikatakan zaman moden ni bayam Brazil tu lebih rangup. Betul? Memanglah saya pernah makan, dan saya pernah makan tanpa celur atau rebus atau buat sup dan sebagainya. Yang betulnya yang bayam hijau dan bayam merah memang kena sekurang-kurangnya celur sikit lah. Okay? Dan kalau nak buat smoothie ataupun nak buat jus, boleh juga, tak ada masalah. Okay? Zaman sekarang ni ramai orang dah buat juicing, selain daripada kita buat masak-masakan. Daripada budak kecil sampai orang dewasa, sampai yang masuk hospital pun boleh makan bayam. Okey, sebelum kita sambung, kita habiskan cerita masalah oxalate dengan masalah purine ni. Ramai orang kata kita habiskan oxalate dulu. Saya dah cerita tadi, kalau siapa yang ada sejarah kena kidney stone, berhati-hati. Okey, sebab dia ada oxalate. Faham tu? Dan oxalate, kalau you nak kurang nak makan yang antara 3 ni, bayam Brazil ke merah ke hijau, ambil yang merah. Okey, ambil yang merah. Okey? Alamak, dah layu juga ni. Okey. Ambil yang merah. Okey. Sebab yang hijau semua ni, yang hijau-hijau semua ni, dia ada tinggi dengan oxalate. Nombor 2, bukan sayur bayam saja. Apa saja yang hijau-hijau, dia ada purine. Tahu purine tak? Dia tinggi dengan bagi mereka yang kalau terutama sekali yang ada gout, okey, yang teruk sangat. Jangan terlalu galak makan bayam. Boleh faham tu? Tapi kalau you makan, you tak ada masalah, berarti you tak sensitif. Boleh sambung.
Orang macam saya, kalau bayam banyak sangat pun kena hati-hati. Terutama sekali kadang-kadang makanan diperbuat daripada bayam ni, you cuba tulis kat sini. Macam-macam tu tak. Daripada makan terus sup biasa, macam budak kecil kita main masak-masak dulu, sehinggakan yang moden sekarang sampai cara vegan, cara nak buat pizza, cara nak buat sandwich saja. Orang nak buat kek pun boleh, nak buat puff, Allahu Akbar. Sampaikan ke jus dan macam-macam lagi lah dia punya resepi yang menggunakan bayam. Dan you tahu sejarah bayam ni bermula, kata-kata sejarah lah, senturi yang ke-7. Okey, so kurun yang ke-7 dah ada dulu. Dan asal usulnya sebenarnya daripada Parsi, daripada Persia. Dari Persia ni dia terus bawa ke Spain, dan Spain lah yang popularkan. Dan bila datang pada 1870, lebih daripada nak masuk 900, 1900 tu, you pernah dengar cerita Popeye tak? Kan Popeye the Sailor Man tu, kan dia kalau nak kuat je dia telan spinach ataupun bayam ni, dia jadi kuat gila-gila, betul tak? Tapi sebenarnya itu ada mitos sedikit kan. Sebenarnya dalam beberapa tahun sebelum tu, ada satu doktor yang keluar dia punya statement mengatakan iron tu maksudnya zat besi, dia tulis dia punya nilai berapa dalam bayam ni, tapi dia typo error, tahu tak typo? Dia tersalah, dia tak letak satu decimal point. Ada satu nokta kat situ, one dot kat situ, katakan 9.0, sepatutnya 9.0, faham tak? Unit lah ada iron dalam bayam ni. So dia lupa nak masukkan satu dot tu. Jadi dalam bayam ni suddenly kalau you cuma katakan ada cuma 9.0, dia jadi 90 dia punya unit tu. Jadi orang anggapkan iron tu terlalu banyak. Memang ada iron, tapi tak adalah sampai 90 kali ganda kalau bandingkan dengan cuma 9.0. Jadi beberapa tahun tu orang dah masuk dalam kepala mengatakan kalau siapa nak kuat, siapa nak jadi besi, banyak iron, ambil bayam. Itu kata cerita lama lah. Tapi zaman moden ni memang masih lagi terkenal dan dia dianggap sebagai superfood. Jadi saya bawa kepada anda sekalian apa-apa saja yang terbaik dan masih lagi murah dan insya-Allah boleh tanam sendiri pun. Maka inilah antara superfood. Dia sekarang kalau tak ada moringa, dia nombor 1 tau. Tapi buat masa ni masih lagi moringa, masih lagi top dari segi saya baca dia punya konten dan sebagainya. Sebab tu saya pilih moringa, pegaga untuk masukkan ke dalam RX Lite untuk menggantikan replacement meal saya. Untuk nak slimming ke, nak jaga kesihatan ke, kalau kita malas-malas ataupun tak sempat nak makan betul-betul, kita ambil RX Lite sebab dalamnya dah ada moringa. Tapi yang nombor 2 malam ni kita cerita, ada vitamin C, ada vitamin A, K, vitamin E, ada B kompleks. Dan ada satu lagi yang dinamakan folate. Sekejap lagi kalau saya cakap pasal folate, dia beza dengan folic acid. Ni orang perempuan yang ambil folic acid dengan iron kan. Setiap kali you pregnant, betul tak? You ambil folic acid dengan iron tablet kan, betul tak? Doktor nak bagi tingkatkan you punya iron ataupun hemoglobin you. Tapi sebenarnya yang folic acid tu itu sintetik. Dan you ambil iron tu pun daripada farmasi. Yang bagus sekali, hari ni saya cerita, bayam ni diwajibkan kepada semua yang test positif saja, pregnant ataupun sebelum pregnant, you dah boleh hafal, dah boleh amalkan. Tapi bila dah nak pregnant ataupun nak beranak ataupun nak dapat anak, tolong kalau menyusu pun tolong mulakan dengan bayam sebagai makanan tambahan minimum 3-4 kali seminggu. Saya ulang, 3-4 kali seminggu. Salah satu daripadanya, bila saya kata folate nanti, anda kena ingat kat kepala, dia tidak sama dengan folic acid yang you ambil daripada farmasi ataupun daripada hospital, daripada klinik tu tak. Sebab yang datang daripada bayam ni, daripada daun hijau ni sebenarnya, dia ada folate. Folate ni dah ready to use. Okey, dan bagusnya nanti saya cerita untuk baby yang tak cacat dia punya tulang saraf tunjangnya tu kat belakang kan, kalau dia tak tutup tu, dia boleh dicacat baby kita. Okey, so this is very important, you know, that ada folate, B9, vitamin B9. Dan seterusnya dia ada iron, saya dah cerita tadi, ada magnesium, vitamin A. Sekejap lagi kalau saya cerita tentang mata kan, kenapa bagus untuk eye. Lepas tu ada vitamin K, bagus untuk gusi semua. Lepas tu ada lagi yang dipanggil protein. Siapa yang gaduh sangat, tak makan daging, tak makan ikan, tak makan sotong, semua telur tu kata tak cukup, ni dia. You bayangkan Tuhan jadikan dalam sayur yang begini rupa,
ada enough protein for you. Kalau tak makan daging, kalau you jadi katakan vegan ke vegetarian, masih cukup. Lagi, dia ada orang panggil apa, omega 3. Ada minyak yang terbaik kan. Kalau tak sempat ambil sacha inci, yang ni pun okey, no problem. Dan kalorinya very low. Jadi untuk, kalau saya kata untuk slimming kejap lagi, untuk nak jaga berat badan pun, ini makanan yang boleh diamalkan. Baik, 17. Bukan sikit-sikit ya, dia punya manfaat yang Tuhan jadikan. Memang cantik ni. Sebab kenapa dipanggilkan superfood? Nombor 1, blood sugar. Cantik tak? Kita mula pun dengan satu jenis penyakit yang very popular, yang di Malaysia antara top 3.6 million people yang dah confirm kena diabetes, dan mungkin lagi 4 million yang sejak COVID ni, ingat dah 5 million kot, sebab stres dan makan tak jaga semua tu lagi lingkup. Tahu tak? Minta maaf saya cakap macam tu, tetapi ramai orang yang diabetik. So kalau kita bermasalah duit dan sebagainya, jangan nak gaduh makan yang mahal-mahal, cari bayam. Kalau boleh, kita tanam sendiri dalam pasu pun boleh. You tahu kan, bayam Brazil tu boleh gigit je. Tahu tak? Right? Baik, so nombor 1, blood sugar control. Terkenal dengan alpha lipoic acid. Okay, ALA ni memang terkenal. Kalau sebelum kena diabetes pun boleh menghindar. Dah kena diabetes pun jadi makanan untuk orang diabetes. Very good. Okey, dan selalunya bagi mereka yang sampai dah ada kebas-kebas tangan, kebas-kebas kaki, kan, they say numbness tu, yang dipanggil peripheral neuropathy tu, kan, nerve kita menjadi kebas, boleh kita gunakan bayam. Nombor 2, iaitu mata. Bagi mereka yang dah berumur sekarang ni, mata dah mula itu aging. Tapi kalau nak melambatkan proses penuaan mata pun, maksudnya penglihatan kita jadi lebih dipertahankan, jawapannya ada di dalam bayam. Cantik tak? Sebab bayam terkenal vitamin A, dan ada satu dua perkataan yang mungkin you pernah dengar, carotenoid. Okey, carotenoid tu vitamin yang bahan-bahan yang membolehkan mata kita terjaga, seperti ada lutein, ada zeaxanthin, anda mungkin pernah dengar beta carotene pun, betul tak? Jadi semua ni menahan daripada kena cataract, kena macular degeneration. Macular degeneration tu boleh jadi sampai buta pun kalau tak jaga. Dan satu lagi yang bila carotene ni bagus ialah bila kena cahaya matahari, dia dapat absorb dan dia dapat menyebarkan, maksudnya pecahkan ray ni supaya tidak menjadi masalah. You tahu kan UV ray daripada matahari, kalau yang bagus-bagus belah pagi, tapi yang UVA tu, yang petang tengah hari semua tu, kalau lambat sangat tu, itu bahaya. Jaga baik-baik. Seterusnya, nombor 3 ialah peredaran darah. Bayangkan dengan bayam ni, kita buat sup, kita buat sayur, buat bubur ke, campur dengan baby kita, anak-anak cucu kita yang awal-awal ni diajar. Awal-awal lagi dah kena bayam sikit-sikit dulu dalam dia punya, orang panggil bubuk dia tu. Okey, boleh. So, kenapa dia mempertingkatkan tambahan lagi hari ini ialah circulation. Okey, dan anda dah banyak kali dengar tadi, dia ada iron, dia ada yang bagusnya untuk hemoglobin, kan, untuk red blood cell tu semua memang tepat sekali. Satu kajian yang dijalankan seterusnya ialah untuk kanser. Ini makanan untuk orang macam saya, memang bagus. Untuk anda yang tak mau kena kanser, lagi bagus, sebab prevention is better than cure. Cuba main-mainkan buat makanan anda, selalunya ada tambahan bayam. Somewhere in your food tu mesti ada bayam. Saya kata berapa kali? 3-4 kali seminggu adalah yang digalakkan, kalau tak larat hari-hari pun. Okey. Baik. So saya kata kanser yang paling popular yang boleh dibantu ialah prostate, breast dan kolon. Walaupun ada juga kajian untuk cancer of the mouth, mulut, kanser stomach dan kanser kulit. Okey. Sebab apa? Dia dalamnya, you tahu kan, hijau-hijau ni semua ada klorofil, ada lagi sekali lutein tadi. Bila benda-benda ni yang ada flavonoid semua tu memang khas dibuat untuk bantu kita yang mungkin banyak berpenyakit lah. Hari ni kita fokus kepada tadi diabetes, lepas tu mata, lepas tu sekarang kanser dan seterusnya tulang pula. Nah, ramai orang yang tidak mengambil susu pun selamat kalau you menukar wajah kepada kalsium yang ada di dalam bayam ni. Sayur-sayur yang menghijau terutama sekali lah. Tapi bayam sebab dia superfood dan popular dan orang panggil senang dapat lah. So you boleh mengharapkan daripada bayam untuk kalsiumnya.
terkenal, dan dia juga ada magnesium, dan dia juga ada copper, dan dia tinggi dengan orang panggil vitamin K. Semua ni diperlukan untuk proses pembuatan tulang supaya tidak jadi osteoporosis. Kita yang terutama sekali orang perempuan bila atas pada menopausal tu, dia nak mulalah bila hormon bertukar tu, tulang dah nak mula reput. Anda tahu tak, kalau kita patah aja tulang femur ni, tulang pinggang dan sebagainya tu, alamatnya umur kita tak panjang, kalau dari segi sains. Okey, so jaga baik-baik. Okey, ada kaitan dengan fiziologi badan. Seterusnya, energi kita untuk bayam dikenal pasti ada magnesium, ada folate tadi, dan dia senang menalkaliniskan body kita, maka tenaga kita akan lebih orang kata apa, terjamin. Maksudnya kita punya kudrat kita tu. Okey, seterusnya blood pressure pula tu menjadi lebih stabil. Bila saya kata stabil ni macam ni, selalunya orang bila dengar blood pressure tu dia fikirkan, oh kalau yang tinggi mesti nak rendahkan. Tu betul, boleh, tetapi yang juga rendah boleh ditinggikan. Itu dipanggil destabilize. Okey, dinormalizekan. So yang ni kebaikannya sebab dia ada orang panggil nitrates dalam apa tu, bahan-bahan senyawa yang aktif dalam apa orang panggil ni, dalam bayam. Weight loss, saya dah kata tadi, sebab dia tinggi fiber. You tengoklah kan, serat dia banyak. You jangan buang dia punya batang-batang tengah semua tu, boleh makan, atau nak buat jus boleh. Kalau rajin buat smoothie dia tak buang dia punya fiber kan. Okey, right. Next, untuk mereka yang dari segi weight loss tadi ni, satu daripada fiber, nombor dua dia banyak juga air dalam konten dia, dan nombor tiga dia menjaga pencernaan perut kita. Memang cukup baik untuk bakteria, untuk menggantikan prebiotik yang kita tak mau beli daripada pasaran tu. Makan bayam kita secara live. Okey, selalunya jangan terlalu kalau nak tu celur je lah, jangan terlalu lama. Kadang-kadang tu sampai dah jadi lembik, layu, dah tak ada nutrien lagi dah. So you kena ambil sup dia pula tu supaya tak hilang you punya iron lah dan sebagainya. Okey, baik, seterusnya adalah untuk otak kita. Didapati mereka yang banyak makan jenis macam ni, bayam-bayam ni, dia lambat proses penuaan, satu, dan nombor dua, lambat proses dapat lupa-lupa ni, dapat apa, nyanyuk, Alzheimer dan sebagainya. Baguslah. So sambil you tengok saya ni, kadang-kadang kan you, apa nama dia ni, kan zaman sekarang ni ramai daripada kita tahu apa kita nak cakap, tahu perkataan tu tapi tak keluar-keluar. Ingat tak? Itu antara orang panggil proses dah mula dekat nak nyanyuk, ataupun dah mula tua sikit daripada daya peringatan kita. Baik, ini tiba masanya saya nak fokus lagi sekali kepada anemia. Terkenal sangat bayam, antara kalau you tak suka ambil folic acid dan iron, sebab apa, najis you jadi hitam, betul tak? Kita dapat sembelit, betul tak, kalau daripada hospital tu. Inilah ganti dia. Nombor satu, sembelit dia mempertahankan tak kena sembelit. Nombor dua, tak ada buah asir kalau ambil bayam banyak. Nombor tiga, kan saya kata tadi, dia naikkan balik iron you. Bila iron campur dengan folate yang tak sama dengan folic acid yang diberi orang. Folate yang Tuhan bagi melalui pokok namanya sayur bayam. Jadi bila kita makan tu, folate sama dengan iron yang sedia ada dalam bayam ni, automatik you punya hemoglobin akan meningkat ataupun dipertahankan. Dan saya juga fokus lagi sekali, untungnya untuk orang yang mengandung, awal-awal lagi you dah ambil bayam ni, sebab folate juga yang mempertahankan supaya tidak ada kecacatan kepada saraf tunjang janin you. Belum jadi baby lagi dah neural tube di belakang tu, dia yang ada formasi awal-awal tu, kalau tak ditutup cantik, tak ada balutan cantik, dia tengganga kat belakang tulang belakang baby tu, baby akan cacat, ya, janin kita tu rosak. Okey, so ini satu keuntungan bila Tuhan bagi, memang dahsyat, ya, melalui bayam je. Cuba you bayangkan. Baik, sambung. Dia ada protein, saya kata tadi, so protein bagus juga, dan meningkatkan immunity kita. Zaman sekarang ni, bila zaman-zaman COVID ni, apa saja pun yang meningkatkan immunity, lebih baik you buka mata, tengok betul-betul, boleh tak saya tukar sana makan sini, vitamin C, lemon, saya dah cerita banyak dengan orange semua. Sekarang tiba masanya, sebab dalam ni pun ada vitamin C, maka bagus untuk lawan inilah virus-virus dan sebagainya. Dan saya kata lagi sekali, sebab dia ada flavonoid, dia selalu macam jadi army dan polis kita yang cukup kuat. Okey, so sekarang untuk masalah jantung pula. Tadi saya tersebut perkataan omega 3 tak?
Yes, dalam ni ada, bayangkan dalam sayur ada fat, ada lemak yang bagus, namanya omega 3. Walaupun tak banyak mana macam sacha inchi oil tu memang banyak lah. Tapi yang ni boleh diguna pakai. Jadi sambilan tu you dah ada omega 3 dengan ada serat dan sebagainya tu, ada apa tadi, flavonoid kan, vitamin lain dan sebagainya tu bagus untuk lagi satu apa, ada potasium kan, ada magnesium kan, dan ada vitamin-vitamin yang mencukupi tu, dia menjaga apa? Dia menjaga jantung. So omega 3 terkenal, jaga jantung. So next one, yang ni you kena dengar sebab dia juga anti-inflammatory. Maksudnya semua jenis radangan pun, siapa yang selalu badan banyak orang terinflamasi boleh diguna pakai. Asma, siapa yang rajin kena asma boleh diguna pakai bayam juga sebab terkenal dia membantu dari sudut pernafasan. Nombor 16 dah lagi nak habis. Second last sekarang ialah bleeding gum. Siapa yang rajin, bukan leukemia you memang senang, rosok sikit je berdarah, senang ni lah, orang kata apa, cepat luka. Walaupun tidak ada masalah kanser semua, tapi you jenis yang very fast. Sikit cuek je dah darah. Dah lambat pula nak beku darah you. Bayam terkenal dengan blood clotting sebab dia paling tinggi vitamin K. Antara yang tertinggi vitamin dalam bayam namanya vitamin K. Tapi yang penting dia dalam proses membekukan darah, dia antara tertinggi dalam semua jenis sayur. This bayam hampir lebih kurang 900% dia punya meningkat kalau banding dengan sayur-sayur yang lain. Okay, so it's very good. So kita tutup cerita pada malam ini. Dia juga terkenal antara satu daripada pilihan makanan untuk mencerahkan muka. Atau orang perempuan ni selalunya orang kata apa, untuk menjaga jerawat, jeragat semua tu. Sebab apa? Dia boleh membantu mengeluarkan, body kita ni ada namakan glutathione. Pernah dengar glutathione tak? Jadi salah satu jenis sayur yang digalakkan, berapa banyak dia punya keuntungannya. You belajar tentang cuma bayam saja. Jangan risau. Ambil banyak mana pun boleh. Bagi mereka yang tidak ada kidney stone dan tidak ada gout, no limit. Okay, you nak ambil hari-hari pun not a problem. Dan dari sudut perubatan tradisional, sayur ni diiktiraf sebagai dingin dan manis. Dia kan ada karakter dia. Dingin tu maksudnya dia lawan benda panas. Kalau you demam, kalau you ada bisul, kalau you ada benda-benda merah dan sebagainya tu, yang ni sayur yang digalakkan untuk menyejukkan. Apa yang ada poison dan sebagainya, ini yang lawan dia. So itu konsep dingin. Manis pula untuk meningkatkan vitalitas, bagi tenaga, bagi kudrat, sehingga kan ada kepercayaan lama ni untuk sperma, bagi kuat. Inilah untuk orang lelaki dan sebagainya. Bukan soal libido, tapi soal menjaga kualiti kelakian dan sebagainya. Okey, itu dari segi traditional medicine. So cukup dulu pada malam ini, saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Kebetulan cakap tadi tentang mencerahkan kulit, saya dah janji pada anda anti-aging yang saya bawa daripada Morocco dulu, pelajaran yang kita buat, apa secret-secret orang Morocco menjaga awet muda mereka, memang kebetulan dah sampai, tapi saya belum boleh keluarkan sebab saya nak cek quality controlnya. Dah keluar dalam bentuk namanya, boleh baca tak kat sini, RX yang saya perlukan seminggu 2 lagi untuk cek kualiti dia sebab baru keluar daripada oven. Saya tak akan hantar terus kepada you all. Saya sendiri akan buka tengok macam mana dia punya tu. Yang paling saya tunggu-tunggu ialah dia punya facial cream. Facial cream ni yang satu lagi dia panggil facial serum. Serum yang paling high standard lah. Dan kalau you tengok style botol kita keluarkan ni, saya nak kena cek sama ada kualitinya masih dipertahan atau tidak. Ini dinamakan RX Young, okey. So, tapi ada antara satu secret yang saya ingin, walaupun belum dikeluarkan dalam seminggu 2 ni mungkin siap, maksudnya dari segi quality control. Siap dah siap. Tapi saya takut nanti ada bubble ke apa, tutup ni, takut nanti kan dia tak boleh tutup ke apa kat sini. So, ni antara yang terbaik, dinamakan inilah mask ni yang kita tunggu-tunggu ni sebenarnya. Dia ada special stone yang kita campur dengan formula, macam mana you nak hilangkan jeragat, bekas-bekas luka, jerawat lama dan sebagainya. Semuanya natural, diperbuat daripada bahan-bahan yang diimport daripada Morocco, sebahagian besar daripadanya. Baik, nanti saya cerita bila dah boleh kita lancarkan, nanti mungkin seminggu 2 lagi je dah ada. Cuma tak cukup kualiti yang saya nak cek, nak bagi semua
sama ada rosak ke tak rosak. Saya sebelum tu selalunya kita cek dulu. Setiap 1000 botol kita akan ambil minimumnya antara 7 hingga 10 botol secara rambang untuk kita cek kualitinya. Maklumlah, ni semua bikinan manusia, betul tak? Dan kita nak bagi pada anda yang terbaik. Selamat, saya doakan lagi sekali yang terindah saja kepada anda sekalian. Semoga anda belajar makan bayam banyak-banyak. Jangan takut, ini adalah salah satu sayur yang bila saya cerita saya boleh tidur. Tak takut you pengsan ke ada allergic ke, tak ada. Alright. So kalau siapa yang nak tahu tentang reaksi yang tu, tengok dalam seminggu 2 ni. Kalau saya dah dapat green light, saya akan lancar. Saya cadang dalam Chinese New Year ni lah. So you stand by ya. Bagus. Saya pun dah cuba. Daripada raw material saya dah buat 6-7 bulan dulu, saya dah tahu semua ni. Okey. Cuma saya nak share dengan anda bila dia siap betul aja. Okey, insya-Allah kita cuba buatkan bawah pada RM100 dia punya pricing dan sebagainya, insya-Allah. Okey. Jumpa lagi. Kalau boleh hati-hati, walaupun saya dengar kata kedai gunting rambut dah boleh, pasar malam dah boleh, apa lagi? Washing car semua boleh, tapi saya minta tolonglah, saya minta betul minta tolong, jangan melawak sebab COVID is real. Okay, so saya tak kira lah you mak kilau ke tak mak kilau, tapi ramai sangat kalau yang dah kena tu, kita sama-sama doakan, okay? Dan sama-sama berhati-hati, boleh? Senyum-senyum selalu, doakan pada kawan supaya mereka juga semua selamat. Okay, tolong share boleh sebelum you pergi, tekan share untuk saya dan untuk kawan-kawan yang perlukan lagi pencambahan ilmu ni kepada seramai mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat makan bayam. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai. Saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey.